Selamat pagi dan salam sejahtera. Anda bersama saya, Konstantin Palawan, dalam Berita Pagi Sabah, Jumaat 8 Januari 2021. Kita mulakan dengan perkembangan banjir di Beaufort. Sehingga 9 malam tadi, seramai 35 penduduk melibatkan 13 keluarga dari Kampung Bakalau masih ditempatkan di Pusat Pemindahan Sementara PPS Dewan Datuk Seri Panglima Muhammad Dun. Mereka terdiri 16 wanita, 2 lelaki dan 17 kanak-kanak. Timbalan Pengarah Angkatan Pertahanan Awam Malaysia Sabah, Lieutenant Colonel Pertahanan Awam Muhammad Izaimi Mat Daud dalam satu kenyataan media memaklumkan sebanyak 49 buah kampung di Beaufort masih terjejas banjir. 4 laluan tidak boleh dilalui semua jenis kenderaan iaitu Jalan Kampung Binunuk, Jalan Kampung Kangsa, Jalan Kampung Palai Gading dan Jalan Kampung Kabajang Ulu. Manakala 9 laluan hanya boleh dilalui kenderaan berat, antaranya Jalan Kampung Lago, Jalan Kampung Suasa, Jalan Kampung Bangkalalak, Jalan Kampung Cina Padas Valley dan Jalan Kampung Laboy. Beralih kepada situasi semasa pandemik COVID-19 di Sabah, sebanyak 493 kes baharu serta 1 kematian direkodkan semalam. Kes kematian ke-278 itu dilaporkan di Sandakan. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sabah Datuk Seri Panglima Masidi Manjun dalam satu kenyataan berkata kes baharu itu menjadikan jumlah kumulatif kes COVID-19 di Sabah kini meningkat kepada 39,453. Sebanyak 363 kes berpunca dari saringan kontak rapat, saringan bergejala 49 kes, saringan tempat kerja 19, saringan kendiri 15, saringan prakemasukan wad 10, saringan kluster-kluster sedia ada 8 dan 29 kes lain-lain kategori. Menurut Datuk Masidi, daerah Kota Kinabalu mencatatkan kes baharu tertinggi iaitu 126 kes. Diikutilah Datuk 49, Tawau 48, Sandakan 25 serta masing-masing 23 kes baharu di Kota Belud dan Keningau. Sementara itu, seramai 210 pesakit sembuh menjadikan jumlah kumulatif sembuh kini 36,146 orang. 2,457 pesakit pula sedang menerima rawatan iaitu 710 orang di hospital manakala 1,747 di PKRC. 62 pesakit dirawat di unit rawatan rapi, 6 daripadanya memerlukan alat bantuan pernafasan. Datuk Masidi juga berkata 21 daerah telah berada dalam zon merah susulan Beaufort dan Kota Marudu berubah dari zon jingga ke zon merah manakala daerah Beluran bertukar dari zon kuning ke zon jingga. Kementerian Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar Sabah menyambut baik saranan Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya MOTAK untuk memasukkan cuti Pesta Keamatan dan Gawai dalam perancangan cuti-cuti Malaysia. Pembantu Menteri berkenaan, Datuk Johnston Bangkuai berkata, saranan itu merupakan langkah terbaik dalam memelihara kebudayaan dan adat tradisi masyarakat di kedua-dua negeri. Bercakap kepada pemberita RTM ketika ditemui selepas menjadi tetamu segmen Bah Ngamlah Tu, seleksi konti bervisual Sabah FM, Datuk Johnston berkata saranan itu mampu menarik kehadiran pelancong untuk melihat sendiri keunikan etnik dan budaya masyarakat tempatan Sabah. Kita harus ambil kira rakan-rakan kita di Semenanjung harus juga tahu tentang kewujudan perayaan ini. Tariknya supaya rakan-rakan di Semenanjung itu boleh buat perancangan untuk datang ke Sabah. Menurut Datuk Johnston, saranan memasukkan cuti Pesta Keamatan dan Gawai dalam perancangan cuti-cuti Malaysia juga akan memudahkan perancangan perjalanan rakyat Sabah dan Sarawak yang bekerja di Semenanjung untuk balik menyambut perayaan tersebut. Sebelum ini, Menteri Pelancongan, Seni dan Budaya, Datuk Seri Nancy Shukri telah menerima saranan umum agar cuti Pesta Keamatan dan Gawai dimasukkan dalam perancangan cuti dalam Malaysia. Ia bagi memberi peluang kepada orang ramai khususnya dari Semenanjung untuk menyaksikan sendiri kemeriahan sambutan kedua-dua perayaan kebanggaan rakyat Sabah dan Sarawak itu. Pemimpin masyarakat perlu menjalankan tanggungjawab dengan penuh integriti demi manfaat penduduk setempat. Selain itu, sebagai mata dan telinga kerajaan, mereka juga mesti proaktif menyelami keperluan dan permasalahan penduduk.
Demikian nasihat Adun Kuala Penyu, Datuk Limus Curi ketika ditemui pemberita selepas menyampaikan watikah pelantikan Ketua-Ketua Adat dan Jawatan Kuasa Pengurusan Keselamatan Kampung JPKK bagi daerah Kuala Penyu di Kuala Penyu. Saya harap kepada semua JPKK dan juga ketua-ketua adat supaya menjalankan tugas dengan begitu berintegriti dan supaya rakyat di bawah itu mendapat manfaat dengan sebaik-baiknya lah. Seramai 137 JPKK dan ketua-ketua adat menerima watikah pelantikan masing-masing bagi tempoh 2021 hingga 2024. Pengguna bas ekspres di Sabah kini boleh membuat pembelian tiket secara dalam talian melalui laman sesawang www.easybook.com. Ia dibangunkan untuk memudahkan perancangan perjalanan orang ramai sama ada melalui darat, udara dan laut. Jurutera Kanan Sokongan IT EasyBook Faris Mustafa berkata kemudahan itu bersesuaian dengan kehidupan norma baharu yang bukan sahaja memudahkan penumpang malah pengusaha bas ekspres. Pada masa ini kapasiti penumpang bas ekspres di Sabah masih dihadkan kepada 50% seperti yang ditetapkan dalam prosedur operasi standard SOP Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB. Pelanggan yang membeli secara atas talian melalui EasyBook, mereka boleh terus menaiki bas dengan hanya menunjukkan order summary, bukti pembelian yang telah dibeli melalui EasyBook. Faris menyatakan demikian kepada RTM di Kota Kinabalu. Sementara itu, kaunter sistem tiket berpusat EasyBook turut dibuka di Terminal Inanam Kota Kinabalu setiap hari bermula 6 pagi hingga 8 malam. EasyBook yang mula diperkenalkan pada 2005 menyediakan perkhidmatan di hampir semua negara di Asia Tenggara seperti Thailand, Indonesia, Myanmar, Vietnam, Laos, Kemboja, Singapura, Brunei dan Filipina. Sementara itu, Terminal Bas Bandaraya Utara Inanam Kota Kinabalu merupakan pengguna kedua platform itu di Sabah selepas Terminal Bas Tawau. Kampung Merampong Keningau bakal memiliki sebuah inap desa untuk kemudahan pelawat yang ingin merasai sendiri suasana kampung. Inap desa itu merupakan bekas balai raya lama yang akan diubah suai dengan peruntukan RM30,000. Adun Bingkor, Datuk Robert Tawi berkata kemudahan inap desa itu diharap dapat membantu perancakan sektor pelancongan daerah pada masa akan datang. Beliau berucap demikian dalam perasmian Taman Kolim Bambang, KRT Rumandawi, Kampung Merampong, Keningau. Sebelum ini, beliau turut mengumumkan pembinaan sebuah pondok di Tanah Perkuburan Islam, Kampung Merampong. Datuk Robert yang juga pembantu Menteri Kerja Raya berharap tahun 2021 ini akan menjadi titik tolak kepada lebih banyak pembangunan di kawasan Bingkor. Meninjau permasalahan-permasalahan yang ada di peringkat kampung-kampung dan saya akan membawa permasalahan-permasalahan di peringkat kampung ini kepada pihak-pihak kementerian. Saya akan berjumpa dengan pihak-pihak kementerian di departemen yang berkenaan. Pada majlis ini turut berlangsung pertandingan taman yang bertujuan menggalakkan penduduk menceriakan kawasan kampung masing-masing. Taman Rumandawi dinombatkan sebagai juara, Taman Pisong Puruan di tempat kedua manakala tempat ketiga dimenangi Taman Olidang. Siapa sangka kereta bagi yang lazimnya menggunakan tenaga elektrik boleh diubah suai menggunakan teknologi hijau sistem solar. Ini terbukti apabila Institut Kemahiran Mara Kota Kinabalu IKMKK berjaya menghasilkan kereta bagi solar atau solar drive pertama di Malaysia menggunakan tenaga semula jadi yang lebih mesra alam selaras dengan revolusi perindustrian 4.0. Ikuti laporan wartawan Sharon Raymond. Berkonsepkan jimat masa, tenaga dan kos, inovasi kereta bagi ini merupakan yang pertama di Malaysia yang menggunakan tenaga semula jadi solar tanpa menggunakan bahan bakar dan tidak mengakibatkan pencemaran asap.
Bagi solar ini dihasilkan daripada kereta elektrik Golf terpakai 48 volt dengan 2 tempat duduk. Ia kemudian diubah suai menggunakan 3 solar panel 250 volt, trailer sepanjang 6 kaki dan lebar 4 kaki, 4 bateri 12 volt, solar charge regulator controller dan ditambah 6 tempat duduk dengan kos hampir RM1,000. Ia merupakan inovasi sekumpulan penolong pegawai latihan vokasional daripada Jabatan Elektrik IKMKK, Jabatan Automotif dan Jabatan Elektrik IKMKK terdiri Muhammad Ikhwan Mat Saleh, Alan Julius, Muhammad Nazri Jaludin dan Suzidi Kimin. Pada awalnya, ia adalah untuk kemudahan warga IKMKK dan pelawat di sekitar kawasan kampus. Dengan menggunakan bagi solar ini, masa yang dapat kami singkatkan ialah hingga 4 jam sahaja. Sebab ketika bagi ini berjalan pun ataupun dia parking, dia sentiasa dicas. Okey. Lagi satu, dia dapat menjimatkan RM1 jika macam di pusat-pusat kelab golf ke, mereka mengecas selama 12 jam, sudah tentu bil elektrik mereka agak tinggi. Bagi solar ini berpotensi besar dan boleh dikomersialkan untuk kegunaan masyarakat selain digunakan di pusat peranginan, zoo dan kelab golf. Ia juga boleh diadaptasi untuk penggunaan di kawasan pedalaman dengan mengubah suai beberapa ciri mengikut kesesuaian keadaan muka bumi yang berbukit bukau. Pada masa sekarang ni kita menggunakan tayar yang sesuai untuk di permukaan yang rata. Bila kata kita nak bergerak di kawasan pedalaman ni, permukaan yang tidak rata tu memerlukan tayar yang sesuai lah. Bagi kau ni, kalau kata kita gunakan di kawasan pedalaman, ia dapat membantu pergerakan orang kampung lah. Dan juga sebab dia tidak menggunakan bahan api, jadi tidak perlu ada stesen minyak lah. Teknologi yang ada ini kita expose untuk dipaparkan untuk masyarakat di negeri Sabah ini untuk mengetahui akan kewujudan IKM. Jadi di samping untuk mempromosikan inovasi ini, kita expose IKM untuk tatapan rakyat Sabah. Inovasi ini juga telah dipertandingkan dalam pertandingan Pereka 2020 di Universiti Malaysia Sabah UMS dan pertandingan Inovasi Nasional Pendidikan dan Teknologi Anjuran Institut Pendidikan Guru IPG Temenggung Ibrahim dan Jabatan Pendidikan Malaysia di Johor. Keputusan pertandingan bakal diketahui bulan ini. Sekian berita Pagi Sabah bersama mencegah penularan pandemik COVID-19. Kita jaga kita. Saya Konstantin Palawan. Salam sejahtera.